Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, pada petang ini insya-Allah kita akan cuba menghabiskan bacaan kitab Khulasah Sirah Nuril Yaqin. Kita sampai muka surat 128. Auladuhu, khatimatun, penutup. Kalau kamu tengok kitab kamu tu Sirah Nurul Yaqin, ni dah sampai penutup. Kelas online, khatimah, penutup. Auladuhu, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda dikurniakan 3 orang anak lelaki. Auladuhu thalathatun. Kesemua mereka wafat sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Al-Qasim. Ni anak sulung Nabi. Anak sulung Nabi nama Al-Qasim. Sebab itulah Nabi memakai kunyah Abu Al-Qasim, Abul Qasim. Anak kedua Nabi perempuan, Zainab. Anak pertama laki, sulung, Qasim. Qasim ni meninggal umur 16 atau 17 bulan. Dan dia dah boleh berjalan. Adik dia laki yang tu kecil lagi, baru beberapa hari, tak boleh merangkak, tak boleh jalan, meninggal. Yang tu nama Abdullah. 2 orang putera dari Khadijah, Al-Qasim dan Abdullah. Al-Qasim yang dilahirkan sebelum baginda dilantik menjadi Nabi. Beliau hidup selama 2 tahun sahaja. Kitab ni kata 2 tahun. Kalau kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Kathir kata 17 bulan. Ialah 2 tahun lah, setahun lebih. Boleh berjalan lah. Dan Ibrahim dilahirkan pada tahun ke-8 dari Hijrah dan hidup selama 70 hari saja. Ibrahim ni yang bongsu lah. Dia tak susun elok-elok tu. Ibrahim ni anak Nabi dengan Maryah Al-Qibtiyah, orang Arab Mesir. Raja Mesir hadiah kat Nabi, hadiah perempuan.
Nama dia Maria binti Syam'un. Binti apa? Syam'un. Shin min ain waw nun. Maria binti Syam'un, lebih dikenali Maria Al-Qibtiyah. Raja Mesir, Nabi hantar surat. Nabi hantar surat pada raja-raja sejak tahun ke-7, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9 duk berutus surat. Raja Mesir tak masuk Islam, tapi dia balas surat Nabi dengan hadiah. Dia bagi barol, kenderaan. Kuda kahwin dengan Kaldai dapat anak, dipanggil Birol, Barol. Dan dia bagi 3 orang. 3 orang dia hadiah. Seorang nama Sirin, perempuan. Sinya Rayanun Sirin. Yang ni Nabi bagi kepada penyair Nabi, Sayyiduna Hassan. Ada syaddah, Hassan bin Thabit. Seorang Nabi ambil kat Nabi lah, Maria binti Syam'un. Sirin dengan Maria ni dikatakan 2 beradik. Kalau Maria binti Syam'un, Sirin pun binti Syam'un. Dia pun 2 beradik. Dan ada seorang lagi hamba lelaki, yang tu tak tahu nama apa, tapi hamba yang khosi, kasih, yang dikasih. Khosat, ya khosi, tak khosi. Hamba yang dibuang 2 buah dia tu lah, supaya tidak bernafsu syahwat. Bukan Nabi yang buang, Raja Mesir buang. Macam orang duk buang kat kucing tu, mandul kat kucing jantan, dia gemuk makan banyak. Dia tak ada syahwat lain lah, dia syahwat makan saja. Kucing gemuk tu, kucing kena kasih. Tak kasih, dia suka pancut. Kucing jantan ni suka pancut, dia tanda, dia buat tanda kawasan. Kencing tu mana dia tanda kawasan, dia jadi samsing lah, samsing kampung tu lah. Kucing lemai dia lawan lah. Tu dia tanda. Bila dikasihkan, tak erti nak pancut dah lah. 3 orang, seorang hamba yang dikasih, 2 orang perempuan. Ada kat Nabi. Hak kasih tu jadi khadam hamba Nabi lah. Ni Ibrahim. Ibrahim ni lahir tahun ke-7, tahun ke-8, meninggal tahun ke-9. Dia pun 14 bulannya hidup. Hari dia meninggal tu jadinya gerhana matahari. Maka ada orang yang bercakap-cakap gerhana berlaku kerana anak Nabi meninggal. Nabi marah, Nabi panggil orang semayang gerhana. Lepas tu Nabi khutbah, Nabi tegak dalam khutbah. Nabi kata, gerhana tidak ada kaitan dengan hidup atau matinya seseorang. Apa-apa yang berlaku, cuaca, ribut, hujan, gerhana, tidak boleh dikaitkan dengan mati atau hidup seseorang. Kadang-kadang seorang tok guru mati, hari itu hujan, maka orang pun buat status di Facebook, patutlah hujan turun tidak berhenti-henti. Rupanya langit pun teriak. Hujan tu langit teriak ke? Tak ada kena-mengena pun. Tiada kaitan dengan yang hidup maupun yang mati. Hujan, ribut, gerhana, tak ada kaitan. Nabi tak setuju orang cakap macam tu. Dan Abdullah ni anak Sayyidatuna Khadijah, Qasim Abdullah, dilahirkan sebelum kenabian dan meninggal dunia ketika masih kecil. Dia baru berapa hari tu? Baru berapa hari? Mati kecil. Abdullah ni kita tengok bawah, gelarannya At-Tayyib dan At-Tahir. Dia ada gelar. Orang panggil Abdullah At-Tayyib, yang baik, Abdullah yang baik. Dan ada juga yang panggil Abdullah At-Tahir, Abdullah yang suci. Abdullah yang suci. Ada pendapat kata Abdullah ni Nabi dapat dia lepas Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Lepas Nabi umur 40 dapat dia. Kalau Qasim tadi Nabi dapat waktu Nabi muda, sebelum dilantik menjadi Nabi.
Abdullah ni ada pendapat yang kata Nabi dah jadi Nabi dah. Dah 40 lebih dah lah dapat dia. Jadi At-Tayyib dengan At-Tahir ni bukan nama orang, gelaran kepada Abdullah. Abdullah At-Tayyib atau Abdullah At-Tahir, anak Nabi tu. Walaupun macam tu, ada pendapat kata tak, At-Tayyib dengan At-Tahir ni anak Nabi, mati dalam kandungan. Abdullah tu asing, ada lagi anak lelaki, tapi mati dilahirkan dah tak ada nyawa, mati dalam kandungan. Jadi banyak pendapat. Ada yang kata Nabi ada anak kembar lelaki. Mungkin pendapat ni mengikut riwayat masing-masing. Hak hidup mungkin dua. Qasim, Abdullah hidup, lepas tu mati juga akhirnya. Ada yang beranak mai keluar mati pun ada. Ada yang beranak mai kembar, dua orang boy, dua-dua orang lelaki kembar. Ada yang nama Tahir Mutahhir, dua orang Tahir Mutahhir, beranak sekali lagi kembar juga, dua lelaki. Yang tu nama Tayyib Mutayyib, dua orang, seorang Tayyib, seorang Mutayyib. Anak Nabi ramai anaknya. Faham ke tak faham? Kembar, dua kali beranak. Sekali beranak keluar dua lelaki. Beranak lagi keluar dua lelaki. Hak dua tu nama apa? Nama Tayyib dengan Mutayyib. Tayyib, Tayyaba. Mutayyib tambah mim depan, Mutayyib. Tayyib baik, Mutayyib ataupun Mutayyab yang dibaikkan. Tahir suci, Mutahhir yang disucikan atau yang menyucikan. Abdullah ketika dia meninggal, anak Nabi Abdullah ni meninggal, ada seorang musuh Nabi, ayah kepada Sayyidina Amru bin Al-As. Amru bin Al-As. Al-As tu Pak Amru. Dia jahat. Dia kata kat Nabi, putus keturunan. Dia kata, antal abtar. Kamu dah putus keturunan. Anak lelaki asyik mati ya. Bila tak ada anak lelaki, tak ada keturunan lah. Kalau kita ada anak perempuan ni nanti kita dapat cucu tu dibienkan kepada menantu kita. Habislah keturunan kita. Jadi As bin Wa'il, dia kata, telah putus keturunanmu. Antal abtar. Kamu putus keturunan. Biasa jumpa dalam Quran perkataan abtar. Ayat apa? Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengutuk kamu. Inna sesungguhnya. Syani'aka, orang yang mengutuk kamu. Huwal abtar, dia yang putih keturunan. Nabi walaupun tak ada anak laki-laki, tapi Nabi masih diingat sampai sekarang. As bin Wa'il itu, walaupun dia ada ramai anak laki, tapi tak ada guna. Dia putih, orang tak mau kenang dia, orang tak mau ingat dia. Tapi anak dia bagus ya. Amru bin Al-As, As bin Al-Wa'il. Wa banatuhu arba'atun, anak perempuan Nabi ada 4 orang. Wa hunna Zainab, mereka adalah Zainab. Qad adrakatil Islam wa aslamat, dan beliau memeluk Islam. Ya, Zainab masuk Islam, suami dia tak masuk Islam. Suami Zainab nama apa? Dalam bekal apa? Zadul Muta'alim tu ada. Zainab siapa suami dia? Zainab binti Muhammad. Suami dia siapa? Nama apa? Abu Bakar. Abul As. Tu As lain. Tadi As bin Wa'il orang lain. Abul As bin Rabi'. Arab ni nama nak serupa. Sebab tu pengarang sebut Zainab, beliau memeluk Islam. Siapa dia sebut macam tu? Sebab suami dia tak masuk Islam. Bila Nabi umur 40, Nabi dapat Iqra', Nabi jadi Nabi. Nabi dapat Ya Ayyuhal Mudaththir, jadi Rasul pula. Rasul kena berdakwah, sampaikan dakwah. Orang suka, orang tak suka, kena pergi sampaikan. Jadi menantu Nabi tidak memilih Islam. Maka difasahkan perkahwinan antara menantu Nabi dengan anak Nabi.
Abul As bin Rabi' tak Islam. Tak Islam sungguh-sungguh. Sampai perang Badar pun dia tak Islam lagi. Dalam peperangan Badar, Abul As bin Rabi' ditawan. Sahabat Nabi tangkap dia. Tak bunuh, tangkap. Kemudian Sayyidatuna Zainab ini datang bawa satu rantai. Tak bisa dengar lah. So PKP lupa. Sayyidatina Zainab bawa rantai, nak tolong bayar, nak tolong bebas, tolong tebus, orang panggil, tolong tebus. Dia bagi rantai tu dekat sahabat, dia minta tolong bebaslah bekas suamiku Abul As bin Rabi'. Ni pun masih cinta tapi berbeza agama, tak boleh duduk sekali. Faham tak? Terfasakh pernikahan. Dia bagi rantai. Bila Nabi tengok rantai tu, Nabi mengalir air mata Nabi. Nangis. Teriak. Sahabat tanya Nabi, kenapa teriak? Nabi kata, itulah rantai isteriku Khadijah. Asal rantai tu rantai siapa? Khadijah. Bila Zainab ni kahwin, Zainab ni macam anak sulung, dia anak kedua. Dah abang dia Qasim mati waktu kecil, dia macam anak sulung. Ketika Zainab kahwin, Khadijah bagi hadiah rantai kepada Zainab. Aku tengok rantai, aku teringat Khadijah. Tu aku teriak. Maka sahabat Nabi pun jatuh kesian dan kembalikan rantai kepada Sayyidatina Zainab, bebaskan Abul As percuma, free of charge, tak payah di. Itu menyebabkan Abul As jadi terharu. Setelah dia dibebaskan, dia balik ke Mekah, fikir, akhirnya dia datang ke Madinah, masuk Islam. Bila dia masuk Islam, kena buat akad nikah lain lah, pasal mereka dah berpisah beberapa tahun. Faham tak? Lama Nabi umur 40, umur 53 Hijrah, 13 tahun dia tak masuk Islam. Dulu dia kahwin dengan Zainab, dapat anak nama Umamah. Kita baca dalam Riyadhus Salihin, Nabi pernah mengasuh Umamah ni perempuan, cucu Nabi, cucu perempuan Nabi, sehingga Nabi bawa main masjid semayang, dukung semayang sambil dukung cucu. Dulu-dululah waktu kita baca Bulughul Maram bab semayang, lah bab jual beli jauh dah. Biasa tak dengar Nabi dukung. Bila rokok pun Nabi dukung. Bila nak sujud Nabi tak bawah, Nabi sujud. Sekali nak berdiri Nabi dukung lagi. Cucu tak ada ayah ni. Sebab ayah dia kafir. Jadi Nabi jadi galang ganti, Nabi lah Tok Wan, Nabi lah ayah. Faham? Lepas tu Abul As bin Rabi' main Madinah, masuk Islam. Lambat masuk Islam, dikahwinkan semula. Orang kalau isteri Islam, suami kafir, kalau dalam iddah tak putus lagi hubungan, kan ada iddah. Dalam iddah kalau suami masuk Islam, tak payah angkat nikah, hampa suami isteri. Tapi kalau dah habis tempoh iddah, terfasaklah pernikahan. Jadi lagi anak Nabi lagi ada nama Ruqayyah, Ummu Kulthum, kedua-duanya isteri siapa ni? Ruqayyah, Ummu Kulthum isteri siapa? Sayyidina Uthman, menantu Nabi Uthman bin Affan. Dan Fatimah, Fatimah anak bongsu Nabi, isteri kepada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Fatimah binti Muhammad dikahwinkan dengan Ali bin Abi Talib. Nabi berkenan, Nabi ambil menantu. Tanya Sayyidina Ali nak kahwin tak? Sayyidina Ali kata nak kahwin lah, tapi duit tak ada. Nak kahwin tak dengan anak aku? Terkejut Sayyidina Ali, kan nak kahwin dengan orang lain. Nak kahwin tak? Nak kahwin, tapi duit tak ada lagi. Nak kahwin tak dengan anak perempuan aku? Terkejut lah. Tak sangka lah. Pucuk dicerita apa? Ulam mendatang. Ni kan nak kahwin dengan orang lain, anak Nabi, syok ha? Tapi tak ada duit. Nabi tanya nak kahwin ke tak mau kahwin? Saya tak ada duit. Nak ke tak mau? Nak. Nak kira jadi ya. Kira jadi ya. Harta mai kemudian, kahwin dulu. Kesemua puteri-puteri Nabi meninggal dunia sebelum kewafatan baginda, kecuali Fatimah seorang. Anak Nabi ni semua mati depan Nabi lah. Hak laki mati kecil-kecil, hak perempuan pun seorang. Kira Nabi kehilangan orang-orang yang
Nabi sayang semua meninggal. Abu Talib meninggal di Mekah. Sayyidatuna Khadijah meninggal di Mekah. Anak sulung Nabi Qasim, anak kedua Zainab, semua mati. Orang kalau tak kuat tu lemah, tak kuat lemah kan. Isteri mati, anak-anak seorang mati depan mata. Nabi tak mati lagi. Anak Nabi yang hidup hanyalah Fatimah. Itu pun 6 bulan je. Lepas Nabi wafat, 6 bulan kemudian. Nabi wafat tahun ke-11 Hijrah. Pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11. Tahun ke-11 Hijrah. Tahun ke-10 Nabi buat haji wada'. Waktu haji wada' tu pun Nabi dah bagi hint, dah bagi petanda. Nabi kata boleh jadi tahun depan aku tak boleh buat haji dah. Boleh jadi inilah pesanan terakhir. Dengar elok-elok. Tu tanda-tanda dah tu. Tu Zulhijjah. Muharram tak meninggal lagi. Safar tak meninggal lagi. 12 Rabiul Awal meninggal. Jadi anak Nabi Fatimah meninggal 6 bulan selepas Nabi. Nabi pernah bisik kepada dia. Saya cerita dah pada kuliah sebelum ni. Nabi bisik. Dia main ziarah Nabi di rumah Sayyidatina Aisyah. Nabi kan sakit di rumah Sayyidatina Aisyah. Nabi tak keluar mana dah. Isteri-isteri main jaga, ikut giliran masing-masing. Dulu Nabi pergi rumah isteri, sekarang isteri main rumah Sayyidatina Aisyah. Bergilir-gilir. Satu hari anak Nabi Fatimah ni datang ziarah Nabi. Nabi suruh duduk dekat, Nabi bisik. Sekali Nabi bisik, dia teriak. Nabi biarkan dia menangis, kemudian Nabi bisik lagi di telinga dia, dia gelak pula dah. Sayyidatina Aisyah duduk tengok, tanya, Nabi bisik apa? Yang hang teriak, lepas tu gelak. Dia kata tak boleh habang. Pasal bisik ni maknanya rahsia. Rahsia tak boleh bocor. Tak habang. Setelah Nabi wafat baru dia habang. Yang Nabi bisik mula tu, ayah anda bisik yang pertama, saya teriak. Pasal ayah anda bagi tahu ayah anda sudah dekat dengan kewafatan. Orang baik ni dia boleh rasa dia nak mati dah. Tu saya teriak. Dan ayah bagi tahu juga, tak lama hang pula mati. Tu dia teriak. Ayah mati, hang mati. Bisikan yang kedua yang saya gelak tu, ayah saya kata, bersabarlah, terimalah ketentuan Allah. Di akhirat nanti kamu dilantik menjadi ketua muslimat dalam syurga. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Ketua wanita dalam syurga. Beliau hidup selama 6 bulan selepas kewafatan Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi. Mengenali isteri Nabi pula. Rasulullah SAW memiliki 11 orang isteri. Ramai ya? Ramai kan sikit? Nabi lain lagi ramai, 11 okey lah. Nabi Sulaiman 100. Lagi ramai. Nabi ada 11. Jadi sunnah ni tak boleh ikut. Nak ikut sunnah Nabi lilit serban tak apa. Nak ikut sunnah Nabi bersugi ke, tak apa. Pakai kasut kaki kanan boleh ikut. Aku nak ikut semua, Nabi kahwin sebelah, aku kahwin sebelah. Tak boleh. Limit takat Kaabah kita 4 je. Nabi 11 orang ni tak dikira ramai kerana Nabi-Nabi lain lebih ramai. 6 orang dari Quraisy, 4 orang dari bangsa Arab biasa, bukan Quraisy, Arab biasa-biasa, dan seorang dari Bani Israel. Israel tu nama Nabi Yaqub, Bani tu banin, anak-anak lelaki. Mana keturunan, Bani di sini mana keturunan Israel Nabi Yaqub. Perempuan dari Quraisy, Khadijah binti Khuwailid. Baginda tidak berkahwin dengan isteri lain melainkan selepas kewafatannya. Lepas dia meninggal baru Nabi kahwin lain. Sebelum tu seorang, monogami sebelum tu. Lepas tu baru poligami. Dan Aisyah binti Abu Bakar. Sebelum kahwin dengan Sayyidatina Aisyah, Nabi kahwin dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Lepas tu baru kahwin dengan Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar
Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ini anak Abu Sufyan yang memusuhi Nabi, lambat masuk Islam. Dekat-dekat Fatu Mekah baru dia masuk Islam. Ummu Salamah, nama dia Hindun bin Abi Umayyah. Saudah binti Zam'ah. Wal Arabiyat, dan isteri baginda dari Arab biasa, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Yang ni sepupu Nabi. Sebelah mak Zainab ni sepupu Nabi. Kerana Nabi cucu Abdul Muttalib, Zainab ni pun cucu Abdul Muttalib sebelah ibunya. Ibu dia nama Amimah binti Abdul Muttalib. Zainab binti Jahash tu ayah dia, Jahash tu mak dia nama Amimah binti Abdul Muttalib. Ayah Nabi nama Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi cucu Abdul Muttalib, isteri Nabi pun cucu Abdul Muttalib. Itu dinamakan sepupu. Suami isteri sama-sama cucu, pupu lah. Nabi cucu Abdul Muttalib, isteri Nabi Zainab. Zainab ni dulu kahwin dengan siapa? Zainab binti Jahash ni sebelum kahwin dengan Nabi, dia kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Zaid bin Harithah. Dia bukan menantu Nabi, dia isteri kepada anak angkat Nabi. Baca dah dulu, untuk membatalkan adat ambil anak angkat, lepas tu buh bin. Allah tak redha. Kerana orang duk panggil Zaid bin Muhammad, Allah tak redha. Allah suruh panggil Zaid bin Harithah. Ud'uhum li abai, sebut nama pak dia. Boleh ambil anak angkat, tapi jangan buh bin dengan kita. Allah tak bagi. Maimunah binti Harith. Maimunah binti Harith ni asalnya isteri kepada pakcik Nabi Sayyidina Hamzah. Kerana Nabi kahwin dengan makcik ya. Dia isteri Sayyidina Hamzah dulu. Sayyidina Hamzah mati terbunuh dalam perang Uhud. Penghulu syuhada, Sayyidus Syuhada, Asadullah, singa Allah, Hamzah. Isteri dia Maimunah ni. Sayyidina Hamzah pakcik Nabi, yang ni macam makcik, tapi bukan makcik betul, isteri pakcik. Kamu boleh kahwin tak dengan isteri pakcik kamu? Boleh tak kahwin dengan isteri pakcik? Boleh ke tak boleh? Boleh. Macam Nabi kahwin dengan Maimunah, isteri kepada pakcik Nabi. Kalau makcik betul tak boleh kahwin lah. Kau ayah kamu ke adik ayah kamu tu makcik betul, ni bukan makcik, ni isteri pakcik. Kemudian Sayyiduna Hamzah juga abang susu Nabi. Maka Maimunah ini isteri kepada abang susu Nabi, boleh kahwin. Yang kita tak boleh kahwin dengan kak susu, kita boleh kahwin dengan isteri abang susu. Faham tak faham? Macam kak ipak lah, kamu boleh kahwin dengan kak ipak kamu tak? Waktu abang kamu tak ada, kamu tak boleh ha? Saya kena tumbuk dengan abang kamu. Bini aku oi, nanti abang kamu bercerai kan mati, kamu boleh. Kamu tengok kak ipak mu kira okey ya. Kak ipak mu kira okey ya. Lepas kahwin tak ingat kak ipak dah. Kita jadi abang lah pula, dia panggil kita abang. Dulu panggil kita adik. Itulah panggil adik lagi. Lepas kahwin jadi abang. Sebab tu kamu tak boleh salah dengan kak ipak kamu, kerana satu hari nanti mungkin kamu boleh kahwin. Dia panggil mahram sementara orang ni. Haram kahwin tu mahram muaqqat. Istilah dia apa? Mahram muaqqat. Apa makna mahram muaqqat? Mahram berwaktu, mahram sementara. Sementara abang kamu jadi suami, kamu tak boleh lah kacau bini orang. Abang kamu mati ke, dia habis iddah, kamu kebal. Kalau teringin lah. Adik ipar memboleh, kak ipar memboleh, tak ada masalah. Kalau dia mau ke kamu lah, tak mau tak payah. Jadi Nabi kahwin dengan kak ipar ataupun mak saudara, bukan mak saudara, isteri pak saudara. Kemudian Zainab binti Khuzaimah. Yang ni dia ni tak ada kena-mengena dengan Nabi, tapi dia dikenali sebagai Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin. Orang miskin suka pergi minta bantuan, dia kaya. Ibu miskin, bukan dia miskin tak. Dia ibu kerana dia menjadi penaung, pembela. Orang miskin mesti cari dia, dia mudah bagi duit.
Faham tak? Kalau orang payah nak bagi dia, orang miskin cari buat apa? Kena halau lah. Gelaran dia Ummul Masakin. Kemudian Juwairiyah binti Harith. Juwairiyah binti Harith ni Nabi kahwin ayah dia Haris. Haris ni ketua kabilah Bani Mustaliq. Ketua jahat lah. Haris ni ketua orang jahat. Bukan hari tu, hari lain. Bukan anak hantar ni Juwairiyah ni. Juwairiyah anak Haris. Haris ni ketua penjahat. Sampai berlaku fight, perang dengan Nabi. Peperangan Bani Mustaliq. Ketua belah tu Haris, ketua belah ni Muhammad. Lawan. Bila dia kalah, dia lari. Dia tinggal lah tentera-tentera dia. Kena tangkap. Dia kena bunuh, dia kena tangkap. Antara yang ditawan ialah putrinya Juwairiyah. Asal nama Barrah. Saya nama apa? Barrah. Barrah ni tersangat baik. Baik terlampau. Nabi kata tak boleh buat nama berat. Nama panggil baik terlampau tak bagus. Kamu dapat anak jangan buah nama Khairun Nas, sebaik-baik manusia. Macam mana nak kamu baik sangat? Buah nama anak Khairun Nas. Tak ada orang yang lebih baik pada anakku. Tengok-tengok dia curi jambu orang apa semua baik apa? Nama berat nama panggil. Nama over sangat. Nama dia Barrah. Tunggu ayah dia mai bayar, ayah dia lari balik. Dia mai jumpa Nabi, dia kata wahai Muhammad, waktu tak Islam ni, boleh tak saya berhutang duit, saya nak bayar dekat ni. Ada seorang sahabat Nabi, nama apa tu bin Syammas. Ada seorang sahabat Abi tak ingat nama. Dia nak bayar dekat tuan dia nak merdeka. Dia rasa leceh lah. Dulu dia anak ketua kabilah, sekarang dia jadi hamba abdi. Dia rasa sangat aib, sangat memalukan. Dia tak ada duit, dia nak hutang Nabi. Nabi kata ada cara yang lebih baik daripada hutang. Macam mana? Cara macam mana? Nak dapat duit ni? Cara dia, kamu masuk Islam, aku bebaskan kamu, aku kahwin dengan kamu jadi isteriku. Mau tak? Kiam mau kahwin dengan Nabi. Nabi bebaskan dia, Nabi merdekakan dia, dan dia jadi isteri Nabi. Itu lepas perang Bani Mustaliq. Lepas tu Nabi tukar nama dia, bukan Barrah lah, Juwairiyah. Isim tasghir macam Umar, Umair. Fadil, Fudail. Karim, Kuraim. Macam tu. Dia mula dengan dhammah. Kan ada orang nama Abdul Karim, ada orang nama Kuraim. Macam kamu lah, kurang kamu sebut kurang tu dia lah tu. Isim tasghir. Daripada kurang elok-elok kurang. Minum ayak tak apa nak tawak, tak apa nak manis, kata ayak ni behak. Ayak ni boleh lah, kurang manis. Daripada kurang jadi kurang, itu orang panggil isim tasghir. Jariyah jadi Juwairiyah. Jariyah hamba, Juwairiyah hamba kecil. Tu dia punya sejarah kan. Lepas Nabi kahwin dengan dia, sahabat-sahabat membebaskan semua hamba. Sahabat tawan hamba, dia bebas. Sebab apa? Sebab hamba-hamba tu semua adik-beradik Juwairiyah. Sepupu dia, pak menekan dia, pak long dia, mak ngah dia. Dia kata takkan kita nak tangkap orang yang ada kena-mengena dengan isteri Nabi, adik-beradik isteri Nabi. Tanda mereka menghormati Nabi, mereka hormat isteri Nabi, mereka bebas habis. Dan itu menyebabkan hamba-hamba itu akhirnya memeluk Islam. Selalunya nak bebas ni kena bayar. Tak, bebas percuma. Hormat. Mereka hormat dengan keluarga sebelah isteri Nabi. Kena hormat. Itu ajaran Islam kan? Ajaran Islam. Mereka nak hormat Nabi, memang mereka hormat dah. Bini Nabi pun mereka hormat. Isteri Nabi mereka hormat. Hak ada kena mengenang dengan isteri Nabi. Takkan kita nak tawan, nak suruh mereka basuh baju, nak suruh angkat ayak, nak jadi hamba abdi, jadi kuli kita. Mereka ni kena mengenang dengan Nabi, sebab kita tak berkat pula. Ni adik-beradik Nabi ni, bebas. Tanpa dirancang, seorang demi seorang bebas. 200 orang dibebaskan dalam satu hari. Kerana sahabat rasa macam bersalah. Kalau kita duk simpan ni pun ni bersalah, itu bebas. Dan menyebabkan mereka masuk Islam. Wallati min Bani Israel, Safiyah binti Huyai, isteri baginda yang berbangsa Israel, Yahudi, keturunan Yahudi. Nama Safiyah binti Huyai.
Ayah dia ni ketua jahat juga. Ayah dia ketua jahat perang Ahzab. Dia yang merancang ajak orang musyriki Mekah untuk memerangi Madinah, ajak Kristian sekali, angkat geng ramai-ramai Ahzab, sehingga Nabi terpaksa korek parit dengan cadangan Salman Al-Farisi. Hak mai belah nu hak mai nak serang berpuluh-puluh ribu orang tu diketuai perancang dia Yahudi inilah. Huyai ini kemudian jadi pak betul Nabi. Ni bukan filem ah, filem kadang-kadang hero kahwin dengan anak perempuan tu anak penjahat. Kan? Ha. Gambar Hindu banyak macam tu lah. Dia tengok alamak ayah dia jahat, anak bagui. Safiyah binti Huyai. Huyai ni bin Ahtab nama dia. Huyai bin Ahtab, perancang perang Ahzab. Tapi sampai kesudah dia tak masuk Islam. Walaupun dia dapat menantu Rasulullah, tak masuk Islam. Berbeza dengan Juwairih bin Harith. Akhirnya Harith ni masuk Islam. Juwairih ni dipanggil Juwairih Al-Mustaliqiyah. Harith ni dipanggil Haris Al-Mustaliqi. Ada kaitan dengan peperangan Bani Mustaliq. Bani Mustaliq ni bukan Yahudi, mereka Arab. Dua orang isteri yang meninggal dunia dahulu ketika baginda masih hidup. Nabi hidup lagi, ada yang dah mati awal pada Nabi, iaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Ni Ummul Masakin tadi. Zainab binti Khuzaimah, rumah dia di belakang rumah Sayyidatina Aisyah. Lepas dia meninggal dunia, bilik itu diisi oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi kita pergi Madinah tu, hak kubah hijau tu bilik Sayyidatina Aisyah belakang. Karena di tepi Raudah belah belakang itu bilik Ummu Salamah yang dulunya asalnya itu bilik isteri Nabi nama Zainab binti Khuzaimah Ummul Masakin. Kemudian baginda wafat meninggalkan 9 orang yang berbaki. Hari Nabi kita wafat, janda-janda Nabi, Ummahatul Mukminin, ibu-ibu kita ni ada 9. 2 orang meninggal awal dari Nabi dan 9 orang meninggal selepas Nabi. Dalam 9 tu pula Nabi kata, pernah Nabi dah cakap dah, aku akan wafat tak lama lagi. Hampa ada 9 orang. Seorang yang paling panjang tangan, dia yang mati dulu dalam 9 orang isteri Nabi. Kalau anak Nabi yang Nabi bisik tadi tu, Sayyidatina Fatimah, anak dia habis meninggal awal lagi. Isteri Nabi ada 9 orang. Dalam 9 ni, atwalukunna yadan, hak tangan paling panjang dia tu mati dulu. Seronok lah ni apa? Kalau boleh nak mati tak lama Nabi mati, ni apa nak mati, nak jumpa Nabi di alam barzakh. Kemudian setelah Nabi wafat, isteri Nabi kerap lah bila mereka duduk 9 orang ni, mereka kerap tok tangan kat dinding, duk ukur tangan sampai panjang. Tak kat dinding. Bila ukur 9 orang tu tangan lebih serupa lah. Tak ada sampai panjang pun. Nak macam mana lagi panjang? Nak pergi mati cepat. Buah minyak, horot pergi panjang. Tak, duk ukur berapa kali pun tangan serupa. Kerana ketinggian mereka tu lebih kurang je. Kecuali Safiyah yang berbangsa Yahudi ni, dia rendah sikit. Dia rendah sikit. Kan ada dalam hadis bab mengumpat, Sayyidatina Aisyah pernah kata dekat Safiyah depan Nabi, wahai Rasulullah, Safiyah tu kan dia buat gaya, dia tak kata pun. Mengumpat dengan tangan orang panggil. Nabi kata, wahai Aisyah, kalam kamu kalau dilempar dalam laut boleh mati ikan. Dosa mengumpat tu busuk. Kata Sayyidatina Aisyah, saya tak kata memang dia rendah. Kata tu tadi dia buat gaya. Saya tak kata dia memang rendah betul. Nabi kata pasal betul itulah mengumpat. Kalau dia tinggi, kalau kamu kata dia rendah, tu fitnah. Kawan duk tinggi elok-elok pergi kata rendah. Mengumpat ni hak betul ya. Dia tu hitam, kita kata tu. Dia tu hitam. Tak ada kawan kita, hang ni kata kat dia dosa. Dia memang dia hitam. Pasal dia hitam semua tu lah mengumpat. Kalau dia putih, kamu pergi kata dia hitam, tu fitnah. Kawan putih elok-elok pergi kata hitam. Mengumpat ni hak betul ya. Hak benda betul memang dia hitam sungguh. Jangan kata sensitif. Jadi isteri Nabi bila wukuf, semua tangan serupa kecuali Sayyidatina Safiyah, kerana dia rendah, tangan dia pun pendek. Rupa-rupanya Nabi cakap ni bahasa apa? Bahasa kiasan.
Dalam 9 tu, siapa yang suka menderma, dia mati dulu. Dalam 9 tu siapa yang mati? Lepas Nabi, tak apa lama. Yang nama Zainab binti Jahash. Zainab binti Khuzaimah mati awal daripada Nabi. Zainab binti Jahash, yang dahulunya dia isteri Sayyidina Zaid bin Harithah. Barulah sahabat isteri-isteri Nabi faham maksud panjang tangan ni suka memberi. Kalau Melayu panjang tangan apa dia? Pencuri. Bagi Nabi panjang tangan ialah suka memberi, bukan pencuri. Hamba perempuan baginda ada 4 orang. Maria Al-Qibtiyah tadi kita sebut dah. Maria binti Syam'un. Raihanah Al-Qurziyah. Ni pun ni bertaraf jariah, kerana Nabi tak akad nikah, tak buat kenduri kahwin apa pun. Kadang-kadang orang hadiah Nabi terima. Mereka ni dipanggil jariah, hamba abdi. Atau dalam bahasa istana orang panggil gundik lah. Gundik. Ada yang orang bagi percuma, bagi hadiah kat Nabi. Seorang perempuan yang dihibahkan, yang dihadiahkan oleh Zainab binti Jahash, dan perempuan keempat baginda mendapatnya dalam sebahagian tawanan. A'mamuhu, bapa saudara dan ibu saudara. Ammatuhu, bapa saudara belah ayah Nabi, mak saudara sebelah ayah Nabi. Ammat sallallahu alaihi wasallam. Baginda mempunyai 10 orang bapa saudara dan 6 orang ibu saudara. Nama bapa saudaranya Abu Talib. Ni yang mengasuh Nabi lah. Kemudian ada nama Az-Zubair, Hamzah, Muqawwam, Abu Al-Fadl, yang ni Al-Abbas, yang ni terkenal masyhur Islam ni. Ayah Abdullah bin Abbas, ayah Al-Fadl. Al-Fadl tu anak sulung dia. Bapa kepada Al-Fadl, Abu Al-Fadl, namanya Al-Abbas, pakcik Nabi. Kerana anak sulung dia Fadl, maka dia dipanggil Abu Al-Fadl. Fadl ni ikut Nabi pergi buat haji. Nabi bawa dia pergi buat haji. Kan buat haji perempuan tak pakai purdah kan. Muka ni hak tua-tua lah, hak muda lawa-lawa. Al-Fadl ni dia duduk belakang Nabi, dia duduk tengok perempuan. Wih lawa bang. Muka tak pakai purdah, dia duduk kira duduk menengok lah. Nabi beralih tengok dia, dia duduk tak sedang, dia duduk tengok. Nabi beralih tengok dia ni, dia tengok perempuan belah ni. Nabi beralih tengok dia, dia beralih tengok kau ni pula. Perempuan ramai, budak muda. Akhirnya Nabi kepak kepala dia, jangan duduk tengok, duduk belakang elok. Itu nama Al-Fadl. Bukan dekat dia tengok perempuan, perempuan pun tengok dia, dia handsome, perempuan pun duduk tengok dia. Tak boleh ya. Dia budak muda, abang kepada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Al-Fadl. Dirar, ada yang kita kenal, ada yang kita tak kenal. Harith. Harith ni anak dia muka macam Nabi, nama Abu Sufyan bin Harith. Hak seorang lagi Abu Sufyan bin Harb, yang tu ayah kepada Sayyidina Muawiyah, ketua Quraisy. Abu Sufyan bin Harb yang duk perang dengan Nabi. Selepas Abu Jahal mati, Abu Sufyan tu lain. Yang ni Abu Sufyan bin Harith, menentang Nabi juga, tapi rupa parah dia macam Nabi. Abu Sufyan anak Harith, ada Abu Sufyan anak Harb. Qutham, Abu Lahab. Jangan lupa Abu Lahab tu pak penekan Nabi. Abu Jahal bukan pak penekan. Abu Jahal dia family lain, dia Bani Makhzum. Yang ni semua Bani Hashim dan Ghaidaq. Abi pun tak kenal semua lah. Ni pun ni yang kita kenal Hamzah, Al-Abbas. Abu Lahab memang terkenal lah, memusuhi Nabi. Tengok nama Abu Talib, nama apa Abu Talib? Nama sebenarnya nombor 1 yang kita sebut Abu Talib, ayah Sayyidina Ali. Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib. Apa nama Abu Talib? Kerana orang Arab bila Abu tu bukan nama lah. Abu tu kunyah. Nama sebenar Abdul Muttalib ialah Abdu Manaf. Itu nama Abu Talib, pakcik Nabi. Abdu Manaf. Al-Abbas adalah saudara susuan Nabi SAW. Abbas ni dia pakcik Nabi, dia juga jadi abang susu Nabi. Kok tu pula.
Al-Abbas, dia pakcik Nabi dan dia juga saudara susuan Nabi. Macam Hamzah, pakcik Nabi, uncle Nabi, dalam masa yang sama abang susu. Beliau wafat pada zaman pemerintahan Uthman radhiyallahu anhu ketika berumur 88 tahun. Abbas. Nabi wafat, nak korek liang tu macam mana? Orang Arab dia ada dua cara. Satu liang lahat, satu lagi syak. Syak ni korek buat longkang tengah. Kalau lahat korek buat satu bahagian di tepi ke arah kiblat, jadi macam L, macam kaki kita ni. Dia ada tepi tu L lah. Korek ke depan. Bisa tengok liang lahat. Bisa tengok lah. Kalau tanah merah boleh lah, tanah keras korek, lepas tu kot ni pula korek. Jadi mayat masuk sini, tak papan sini, buat turun tanah sini, tanah tak kena mayat. Mayat dia ada ruang dia sendiri. Tak payah guna keranda, buat papan belakangnya, takut dia terlentang, nak sandak punggung dia. Kalau syak, korek 4 segi gitu, korek pula di tengah tu. Jadi selepas Nabi wafat, Arab kan suka bertengkar. Ada dua kumpulan, nak korek macam mana? Hak seorang kata, satu kumpulan kata kita korek syak. Pasal orang Mekah duk biasa buat syak, buat lubang di tengah macam longkang. Lepas tu sekali buruh mayat mengiring dalam longkang tu. Ini style Mekah. Mekah duk biasa buat macam tu. Orang Mekah walaupun mereka kafir sembah berhala, mereka tak bakar mayat, mereka kebumikan juga. Yang bakar ni Hindu. Faham tak? Di Mekah mereka korek, walaupun mereka sembah berhala, tapi mereka korek lubang tengah tu macam longkang dia buat. Orang-orang muhajirin mau buat syak. Orang Madinah Al-Ansar mereka tak selesa dengan syak. Mereka kata kami punya mayat duk buat lahat. Kanda tak ada sana. Tempat kita lah tanah lembut ni, guna kanda. Jadi macam nak bergaduh pula. Madinah kata liang lahat, Mekah kata syak lahat. Kacau. Pakcik Nabi main peranan. Jangan duk biar orang bergaduh Nabi baru wafat. Al-Abbas inilah dia kata senang macam ni. Kita panggil dua-dua tukang gali. Hak gali liang lahat kita panggil mai, hak gali syak pun kita panggil mai. Dia suruh 2 orang, hampa 2 orang, hang pi panggil hak gali liang lahat, hang pi panggil hak gali syak. Hak gali syak ni Abu Ubaidah nama dia. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Dia memang pakar lah bak korek tu, korek pula di tengah. Hak korek liang lahat pula orang Madinah, nama dia Abu Talhah. 2 Abu. Abu Ubaidah korek cara longkang. Abu Talhah Al-Ansari korek cara liang lahat. Apa 2 orang pergi panggil lah, senang. Tengkak apa? Bila pergi panggil, Abu Ubaidah tak ada di rumah. Dia hak korek cara longkang tu, dia tak ada di rumah. Dia keluar pergi bertam ke bagan ke, gitulah kan. Dia pergi bagan, tak ada di rumah. Dia pun tak tahu Nabi wafat, dia tahu lambat. Bila pergi rumah Abu Talhah tu ada. Dia kata, ni Nabi wafat. Ha, ya kah? Ni Al-Abbas panggil hang korek. Dia kata, aku nak pergi korek. Korek aku nak? Korek macam hang duk reti. Korek macam aku, lahat lah. Maka kubur Nabi liang lahat lah. Sebab tukang lahat tu yang ada. Waktu ni pun pergi panggil tu, Al-Abbas baca doa, ya Allah, kau pilihlah cara hak paling baik. Allahumma khair li rasulika khairal amrain. Ya Allah, kau pilihlah dalam 2 ni, pilih hak terbaik lah. Maka Allah Ta'ala punya kerja, hak tukang gali liang lahat ada di Madinah, sementara hak tukang gali syak tak ada outstation. Maka kubur Nabi digali secara lahat. Itu bertepatan dengan Nabi Adam. Nabi Adam kan kita baca dulu, malaikat yang urus mandi pun malaikat, kapan pun malaikat, korek tanah pun malaikat. Macam mana malaikat korek tanah kubur Nabi Adam? Wa alhaduhu, mereka membuat liang lahat. Nampak tak? Jadi pengurusan malaikat itulah yang terbaik. Liang lahat lebih baik daripada syak. Tu pun nak bertengkar. Sama juga ada yang satu kumpulan kata, kita bawa Nabi tanam di Baqi', depan Masjid Nabawi. Itu ada kubur Baqi'. Macam ni depan ni kan.
Bagi kita ada bendang lah ikan puyuh. Depan Masjid Nabawi, depan tu kubur. Perkuburan Baqi'. Ada yang kata kita bawa pergi tanam sana. Ada yang kata tak, kita tanam sini. Ujung ada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata hampa lupa dah. Kan Nabi pernah bersabda, di mana Nabi wafat, di situlah dikebumikan. Nabi wafat dalam bilik, maka tanah dalam bilik. Bilik itu pun tang mana? Tanya Sayyidatina Aisyah, tang mana Nabi habis umur tang mana? Dia kata atas riba. Iyalah atas riba, lantai mana? Tang tu, tu kau tu. Sebelum tu bagi peluang orang mai semayang jenazah, tak dulu atas katil. Jasad Nabi dibaringkan atas katil mayat. Lepas pada tu cari tempat yang Nabi, kan Nabi wafat sandak di dada Sayyidatina Aisyah. Takkan nak korek tang dada ni? Maknanya lantai mana? Sayyidina Abu Bakar tanya Aisyah, Nabi meninggal kat mana? Dia kata kat sini. Yalah lantai mana lah rumah ni? Tak mana? Jung tu ke tengah ni ke mana? Bila ditunjuk satu tempat, di situlah dikebumikan Rasul. Memang Nabi-Nabi begitu. Di mana mereka meninggal, di situ dikebumikan. Makna Allah dah tetap dah tempat mana nak jadi kubur Nabi. Allah dah tetap tempat itulah Nabi itu akan jatuh menghabiskan umurnya. Baik, sikit lagi. Ibu saudara baginda ada yang nama Safiyah. Safiyah binti Abdul Muttalib, Atiqah, Atikah, Al-Bayda, Barrah. Hak tak jadi isteri Nabi, Nabi tak ubah. Barrah ni makcik Nabi, Nabi tak ubah lah. Hak isteri Nabi boleh ubah lah. Kita kena ubah pun, ubah orang yang dekat dengan kita. Jangan pandai-pandai pergi mengubah nama orang. Hak mana dekat dengan kita, macam jadi sahabat Nabi. Itu kalau nama tak elok, Nabi ubah, bagi elok sikit. Umaymah. Umaymah. Yang ni dia mak kepada Sayyidatuna Zainab binti Jahash tadi kita cerita, dan Arwah. Tiada yang memeluk Islam dari kalangan bapa saudaranya kecuali Hamzah dan Al-Abbas. Bab menakan Nabi ramai-ramai, dua orang tu je Islam. Dan dari kalangan ibu saudaranya kecuali Safiyah. Safiyah saja masuk Islam. Safiyah ni anak dia nama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Mak Zubair bin Awam ni antara panglima yang kuat dalam peperangan. Mak dia Safiyah. Makna Zubair bin Awam sepupu Nabi. Sepupu pun betul. Biras pun betul. Macam Abi dengan Ustaz Firdaus tu sepupu dan biras. Zubair bin Awam biras kerana dia kahwin dengan Asma binti Abi Bakar. Nabi kahwin dengan Aisyah binti Abi Bakar. Itu orang panggil biras. Macam Abi kahwin dengan anak Syekh Nikmat. Ustaz Firdaus pun kahwin isteri dia anak Syekh Nikmat. Kami biras. Tapi dalam masa yang sama kami sepupu. Zamri bin Hashim bin Ma'nur, Firdaus bin Ahmad bin Ma'nur. Satu tuan, sepupu lah. Zubair bin Awam biras Nabi. Zubair bin Awam sepupu Nabi. Dalam masa yang sama, Zubair bin Awam ini anak menakan Khadijah pula dah. Banyak pangkat tau. Berbelit-belit. Zubair bin Awam dia anak menakan Khadijah. Kok mana pula? Kok ayah dia. Zubair bin Awam bin Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah tu mak saudara kepada Az-Zubair. Dah tahu semua cerita-cerita ni. Cerita Nabi, sahabat-sahabat Nabi, baru kita nampak, oh ni pun beradik, ni pun keluarga, family, saudara. Itu cerita Zubair lah. Sebelah mak dia Safiyah, sebelah ayah dia Awam, Zubair bin Awam bin Khuwailid. Sama dengan Khadijah binti Khuwailid. Gitu. Dan ulama berselisih pendapat tentang keislaman Atikah dan Arwah. Ni khilaf. Arwah dengan Atikah ni ya Islam tak Islam, wallahu a'lam. Tadi Umaymah mak kepada Zainab binti Jahash. Umaymah ni tengok nota kaki nombor 4. Umaymah ni saudari kembar ayah Nabi. Ayah Nabi ada adik kembar. Ayah Nabi kembar dengan Umaymah. Umaymah dapat anak nama Zainab binti Jahash. Abdullah dapat anak nama Muhammad.
boleh je kahwin. Walaupun sepupu, bahkan ayah Nabi dengan mak dia kembar, boleh kahwin. Sebab sepupu memang boleh kahwin. Walaupun sepupu belah ayah, boleh kahwin. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu kali kuliah lagi khatamlah kitab ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.